Macam mana kita nak kenal orang yang kita beli ni, penjual yang kita beli ni barang daripada dia ni sama ada betul ataupun tak. Jadi untuk kita mengenal pastikan ciri-ciri orang tersebut, jom teruskan menonton sehingga habis. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kembali di UF Vlog Channel. Okey, video pada kali ni seperti aku yang katakan di video yang lepas, aku akan menerangkan ciri-ciri seorang scammer pembelian secara atas talian ni. Jadi aku rasa benda ni sangat penting untuk kita semua. Bukan sekadar kita membeli, jadi kita dapat mengkaji ciri-ciri seorang penipu ni macam mana, seorang scammer ni. Kita beli juga, tapi kenal pasti tu penting, sebab perlu ada sedikit knowledge supaya kita lebih berhati-hati di masa akan datang. Tanpa buang masa lagi, kita teruskan kepada topik yang ingin kita bincangkan. Apa tu ciri-ciri seorang scammer dalam shopping atas talian ni? Bukan sekadar kita main shopping je, kita kenal pasti orangnya macam mana, barulah kita buat tindakan yang betul dan barang yang kita dapat taklah seperti yang digambarkan semata-mata. Okey guys, untuk ciri-ciri yang pertama yang boleh kita kenal pasti sama ada ni betul scammer ataupun tak, dalam setiap platform penjualan seperti Facebook, Instagram, Carousel, Shopee, Lazada. Okey, antara apa yang boleh kita tahulah, macam mana kita nak tahu dia ni scammer ke tak? Yang pertama, dia ni buka akaun penjualan tu tak lebih daripada 3 bulan. Okey, kenapa tak lebih daripada 3 bulan? Dan kenapa pula kalau lebih daripada 3 bulan? Okey, kalau untuk yang kurang daripada 3 bulan, jadi kalau dia dah jual barang tu, dia dah menipu orang, barang yang sampai tak seperti yang digambarkan. Okey, kalau dia dah jual 3 bulan, nanti orang dah banyak komen yang barang ni tak seperti yang dicakapkan, tak seperti yang digambarkan. Okey, sebab nanti orang akan kesan dia tahu, orang akan detect. Sebelum orang detect dia ni betul-betul scammer, dia akan tutup betul akaun tu. 3 bulan je, tak lama. Jam tu orang dah tak boleh detect dah. Dia ni scammer. Dah padam dah dia punya akaun. Okey, macam mana pula kalau lebih daripada 3 bulan tu kan? Okey, kalau lebih daripada 3 bulan, mesti orang akan kesan lah dia ni penipu. Jom buat report ramai-ramai, kan? Jadi secara tak langsung orang polis akan cari dia kan. Itu antara taktik dia orang lah yang dia orang gunakan untuk ciri yang pertama. Jadi korang kena pasti sama ada dia ni betul-betul menjual ataupun tak. Okey, antara ciri yang kedua pula ialah dia seorang scammer yang macam ni, dia lebih banyak berkongsi tentang orang lain berbanding diri dia sendiri. Jadi kalau dia banyak cerita tentang orang lain, jadi orang mungkin tak tahu yang dia ni siapa. Jadi kalau tentang diri sendiri kan, kalau ramai kita pembeli, jadi kita boleh kena pasti yang ni betul-betul penjual ataupun tak. Jadi itu yang kedua, dia banyak berkongsi tentang diri orang lain berbanding diri dia sendiri. Contoh macam Facebook lah kan, kebanyakan kalau kita tengok dia akan buat video pasal dia jual semua kan. Ni tak, mungkin dia banyak post gambar je, dia tak cerita pasal diri dia macam mana dalam Facebook account dia kan. Kosong gitu je. Okey, untuk yang ketiga pula, antara kita nak kenal pasti dia tu betul-betul scammer pembelian atas talian atau tak, ialah jualan barangan ni tiada sebarang terma dan syarat lah. Terma dan syarat ni macam hak sesuatu pengguna lah, jaminan untuk pengguna. Contoh yang kita boleh kenal pasti waranti lah, waranti. Dia jual
Kalau rosak tak ada ganti. Dalam contohnya paling kita tengok limit seminggu lah kan. Kebanyakan kalau orang guna ataupun beli barang yang terpakai, mesti dia ada sedikit waranti macam seminggu. Jadi seorang scammer ni, untuk mengelak daripada orang tahu dia ni scammer, dia tidak meletakkan sebarang waranti ataupun hak pengguna lah. Dia tak ada letakkan terma dan syarat. Jadi syarat yang ketiga ni, korang perlu berhati-hati. Okey, antara yang keempat pula, yang macam mana kita nak kenal pasti dia ni betul-betul scammer ataupun tak. Setiap pembayaran yang kita buat melalui perbankan internet tidak menerusi nama yang diletakkan lah dalam laman sosial ni. Contohnya contoh, kalau aku nama Facebook ke Uci Afiq, nama bank aku mesti nama Uci Afiq kan. Ataupun kalau scammer tu dia kalau betul-betul penjual ni, dia biasa akan letak nama dia ataupun nama syarikat supaya pembeli ni lebih yakin untuk membeli. Jadi seorang scammer ni dia akan letak nama orang lain ataupun nama samaran yang pelik-pelik lah, macam tu. Itu antara nombor 4, ciri-ciri nombor 4 seorang scammer. Okey, antara yang kelima pula, ciri-ciri seorang scammer ni, bila pembelian bersemuka ni, ataupun korang boleh panggil dia COD lah kan. Korang tahu bab COD ni. Jadi kalau seorang scammer ni, dia tak akan pernah berjumpa langsung ataupun membuat pembelian secara bersemuka. COD ni lain lah kalau dia orang jauh kan. Kalau jauh, contohnya dia Sabah Sarawak, orang yang membeli Semenanjung, takkan dah semata-mata nak pergi naik flight semata-mata nak jumpa pembeli kan. Mungkin dia orang guna post. Bila scammer ni, dia biasanya dekat-dekat macam contoh kampung. Kebanyakan kalau COD ni yang dekat-dekat lah, taman-taman. Dia orang ni tak nak bersemuka lah. Dia orang lebih rela buat posting, guna ni lah perantaran macam biasa lah kan. Tak nak bersemuka. Walaupun pembeli tu desak untuk bersemuka, dia tak nak. Bermakna mungkin dia tu seorang scammer. Jadi kalau ciri-ciri yang macam ni, kena lebih teliti dan siasat lah latar belakang dia macam mana. Okey, antara ciri-ciri yang keenam pula, macam mana kita kenal pasti dia ni scammer ataupun tak. Penjual ni, yang scammer ni, dia takkan dedahkan alamat tempat dia tinggal tau. Tempat dia tinggal ataupun tempat penghantaran. Biasa dia akan letak tempat tu tak mana-mana tak kan. Contohnya dia tinggal dekat Selangor tapi dia letak alamat dekat Sabah. Contohnya macam tu. Dia scammer ni, dia pandai. Dia takkan dedahkan alamat tempat dia tinggal ataupun tempat dia penghantaran tu. Dia takkan dedahkan supaya identiti dia lebih selamat, macam tu. Okey, untuk ciri-ciri yang ketujuh pula. Yang ketujuh ni, macam biasalah, scammer ni dia tak lari dan tak asing daripada kata-kata manis dia untuk memikat hati pelanggan supaya membeli dengan barangan dia. Jadi scammer ni, dia ayat dia memang padu tau. Kalau kau dengar pun boleh cair. Mungkin dia ni betul-betul nak menjual lah. Ramai kadang-kadang terlepas pandang macam ni. Kadang aku sendiri pun, kita bukanlah nak cakap kita ni perfect kan, tapi kadang-kadang kita pun terciduk juga kan. Tapi ciri-ciri ni memang selalu pada scammer. Dia akan guna kata-kata manis, kata-kata memikat, macam kau orang usah wek korang lah kan. Usah wek korang, kejap dah ayat dah cantik dah kan. Dia lagi layu lah. Macam tu juga scammer. Dia lebih, orang kata, mesra lah ke pelanggan ni. Dia suka menarik minat terhadap pelanggan supaya membeli barang dia. Macam tu. Okey, untuk yang ke-8 pula. Ke-8, ciri-ciri kita nak kenal pasti dia ni scammer atas talian ataupun tak kan. Scammer penjualan atas talian ni. Jadi
kalau kita tengok sebagai contohnya Instagram, Facebook, dia punya rakan-rakan lah, tak ada kaitan langsung dengan akaun peribadi dia, tak ada kaitan langsung lah dengan latar belakang perniagaan dia. Dan kalau kita tengok dia orang ni main ad je siapa-siapa supaya orang ingat okey dia ni famous, dia ni betul-betul peniaga. Macam itulah ciri-ciri yang aku dapat kenal pastilah antara betul-betul dia ni scammer ataupun tak. Okey, yang terakhir sekali, yang ke-9, macam mana kita nak kenal pasti dia ni betul-betul scammer ataupun tak. Okey, yang paling kita boleh tahu, dia akan selalu letakkan tempoh untuk tempahan lah. Contohnya macam tak semua orang macam tu. Jangan korang kata okey dia ni tempah baju ada had dia sampai berapa bulan, dia ni scammer ni. Tak, bukan macam tu. Aku tak kata semua. Jadi antara ciri-ciri dia yang penting kat sini yang kita boleh tengok, tempoh had yang ditetapkan ialah contohnya dalam masa berapa hari kan dia orang akan buat tempahan. Jadi yang advance ni kalau kita tengok dia lepas buat tempahan terus dia close, dia tak ada update apa-apa lagi penjualan. Setakat tu je dia buat tempahan sekali tu je. Lepas tu next time dia akan senyap, dia akan buat balik gitu. Kalau penjual biasa dia akan buat tempahan, tutup, lepas tu dia akan buka batch baru. Betul, dia akan buka batch baru. Jadi yang ni kalau betul-betul ada scammer, dia akan letakkan tempoh bersyarat dalam seminggu. Lepas tu lepas orang dah order, dah masuk key in lah contohnya maklumat peribadi dia, jadi lepas orang dah submit apa semua, dia senyap gitu je, terus padam dia punya akaun. Itu antara ciri-ciri scammer bagi penjualan atas talian ni. Korang jangan main shopping je tau. Jadi korang kena kaji balik antara 1 sehingga 9 tadi tu, ciri-ciri seorang scammer tu. Itu penting. Penting untuk kita mengenal penjual tu macam mana. Bukan sebarang barang tau kita nak membeli ni. Bukan main belas kau terjah tekan macam tu. Korang kena kaji dulu. Itu antara keselamatan kita supaya duit yang kita labur nak beli barang tu tak hilang lesap macam tu je. Okey, itu saja video aku pada kali ni, dan aku harap info-info yang aku berikan pada kali ni sangat-sangat berguna untuk korang. Jadi bukan sekadar untuk korang je tau, ini untuk peringatan aku juga. Aku pun kena berhati-hati. Bukan kita ni kata pandai setiap masa. Kadang-kadang kita ni pun ada juga berbala kan. Aku bukan nak cakap korang tau, aku pun kadang ada juga berbala. Tapi dengan video macam ni memperingatkan kita semua supaya lebih berhati-hatilah dalam shopping secara atas talian ni. Untuk korang yang rasa info kali ni lebih bermanfaat, aku nak korang tekan like dan share kepada semua orang mengenai ciri-ciri scammer penjualan atas talian ni. Dan korang yang mana dah subscribe tu, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan yang korang belum subscribe ni, boleh tekan butang subscribe sekarang, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk info-info di masa akan datang supaya korang tak terlepas daripada UF Blog Channel. Okey, itu saja, sekian daripada UF Blog Channel, dan apa-apa tambahan lagi yang korang boleh masukkan kat bawah, korang boleh komen. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sas.